Khairuddin bin Awang Mat, penolong PPD Pendidikan Islam PPD Batang Padang. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Sofi bin Jaafar, Pengetua Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang. Yang dihormati Encik Samsul Rizal bin Sabran, penolong kanan kurikulum dan pentadbiran. Yang dihormati Puan Rozia binti Adam, penolong kanan hal ihwal murid. Yang dihormati Puan Siti Rohani binti Mu'ai, penolong kanan kurikulum. Encik Zulmajidi bin Abdul Rahim, penyelaras program Ihya Ramadan peringkat sekolah. Jawatan Kuasa Pelaksana program Nuzul Al-Quran Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang. Guru-guru, rakan-rakan dan hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmat darinya, maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul di datang perhimpunan dan kelas masing-masing untuk program pada pagi yang berbahagia ini. Terlebih dahulu dengan rasa takzim, saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Muhammad Khairuddin bin Awang Mat, Tuan Pengetua, guru-guru, rakan-rakan murid, Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang dan hadirin sekalian. Sebagai makluman semua, majlis pada hari ini boleh disaksikan secara langsung melalui YouTube sekolah, terutamanya adik-adik tingkatan 1 yang masih lagi melaksanakan PKPR di rumah. Untuk memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, doa dipohon agar keredaan diperoleh bagi memberkati majlis yang penuh barakah ini. Majlis dengan takzimnya mempersilakan Saudara Muhammad Muaz bin Razaimi bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسبنا أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan terima kasih. Majlis dengan ini mempersilakan Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Sofi bin Jaafar, Pengetua Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang, bagi menyampaikan kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bersahabat dan dihormati Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Khairuddin bin Awang Mat,
penolong pegawai pendidikan daerah Batam Padang. Alhamdulillah yang berusaha Ustaz Abdul Rizal bin Sabran, penolong kanan pentadbiran, yang berusaha Puan Rabiah binti Adam, penolong kanan hal murid, yang berusaha Puan Siti Rohani binti Mu'aid, penolong kanan kurikulum, penyelaras program Ihya Ramadan, Encik Zul Majdi bin Abdul Rahim, selaku Ketua Bidang Pendidikan Islam, pembahasan guru-guru kanan, guru-guru, dan seterusnya kepada anak didik, putra dan putri SMA daerah Batam Padang, sama ada berada di sekolah maupun berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dengan keadaan suasana yang redup. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kharudin di atas kesudian jemputan sekolah ya, dalam kita menjalankan salah satu program sekolah, iaitu program Ihya Ramadan. Dan pada hari ini salah satu aktiviti dalam Ihya Ramadan iaitu ceramah nuzul Al-Quran. Terima kasih Ustaz, kesudian Ustaz datang pada pagi ini ya, dalam kesibukan Ustaz ya, menguruskan satu daerah ya, khususnya bagi murid-murid pendidikan Islam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kerana murid-murid kita di sini alhamdulillah dalam keadaan yang sihat walafiat dalam menghadapi berbagai ujian dan dugaan, terutama sebagaimana yang kita maklum ini COVID-19 masih lagi merata ya. Baru ini kita pun terkesan ya, terdapat beberapa murid terpaksalah, bukan terpaksa tetapi alhamdulillah ibu bapa sanggup mengambil mereka ya untuk dijaga di rumah ya. Ini merupakan orang kata tanggungjawab kita bersama ya. Kerana di sekolah ni seandainya ramai di antara murid kita yang terkena dengan COVID-19, kita boleh jaga cuma mungkin kerana tempat dan keadaan di sini menyebabkan kita terpaksalah bersama dengan ibu bapa ya untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di sekolah kita ni. Jadi harapan Ustaz kepada murid-murid semua, marilah kita mengambil iktibar, mengambil apa sahaja yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada pagi ini untuk perkembangan hidup kita ya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Yang mana segala apa-apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil nanti jadikanlah ia sebagai pedoman hidup kita untuk masa hadapan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil di atas kesudian hadir bersama kami di pagi yang penuh keberkatan. Dan terima kasih kepada UNIHEM ya di atas penganjuran Ihya Ramadan pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih. Hadirin yang mulia, ini sampailah masanya untuk kita mendengar ceramah sepenuh sambutan nuzul Al-Quran peringkat sekolah tahun 2022 daripada Yang Berusaha Encik Muhammad Khairudin bin Awang Mat. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safi bin Jaafar, Pengetua SMA Daerah Tan Padang. Yang Berhormat Encik Samsul Rizal bin Sabran, Penolong Kanan Pentadbiran SMA Daerah Tan Padang. Puan Roziah binti Adam, Penolong Kanan HEM. Puan Siti Rohani binti Mu'aid, Penolong Kanan Co-Curriculum. Penjelas program sahabat saya Encik Zul Majri bin Abdul Rahim, Ketua Bidang Pendidikan Islam. Guru-guru, kaki tangan, khususnya anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Baik, saya panjatkan rasa syukur, ya, kita juga, ya, semua mesti panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Tadi pada mulanya saya antara yakin tak yakin boleh tak nak laksanakan program ini sebab di tapal tadi macam lebat sangat, ya. Nak cadang juga, nak WhatsApp, ya, pada ustazah, ya. Kalau tak jadi tak apalah, saya tak jadi datang. Tapi bila saya teruskan perjalanan saya sampai lepas BHP tu rupanya kering, ya. Cuaca di sini Bidor ni mungkin lepas hujan, ya. Lepas hujan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, ya, adik pelajar yang saya, anak-anak, ya, yang saya kasih sekalian, ya. Saya mulakan, ya, pagi ini dengan bicara saya untuk membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farar ataupun wal firar. Maksudnya ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita manusia ini. Yang nikmat itu sering manusia lupa. Kita sering lupa dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sihat. Sihat. Nikmat kesihatan. Allah bagi kita sihat, ya. Kadang-kadang kita tak ingat bahawa itulah nikmat kesihatan itu sangat berharga untuk diri kita. Bila masa kita akan rasa bahawa sihat itu nikmat? Bila masa? Ya. Bila kita sakit. Ya, anak-anak pelajar sekalian, ya. Apabila kita sakit, baru kita tahu betapa nikmatnya kita sihat, ya. Baik, saya ingin kongsikan pengalaman saya, ya, pengalaman saya sendiri ketika menghadapi sangat-sangat sukar, ya, sangat-sangat sukar dalam kehidupan ketika saya dijangkiti COVID-19, ya, di akhir tahun sudah 2021, pada waktu itu kuat lagi, ya. Dan anak saya di sini pun, anak saya pun tahu, ya, bagaimana keadaan saya, ya. Berkurung dalam rumah, ya, seorang diri, ya. Tuan-tuan, adik-adik pelajar, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, ya. Bila saya sakit, ya, baru saya tahu betapa nikmatnya sihat, ya. Sangat-sangat tahulah saya, ya. Mula dulu antara yakin tak yakin, betul ke COVID ni, betul ke COVID ni. Tapi bila kena pada diri sendiri, kita rasa, ya, nikmat Allah SWT, Allah bagi nikmat sihat itu patutnya kita kena gunakan sebaik-baiknya. Saya demam teruk, kemudian pada waktu itu, ya, mungkin juga ustazah ataupun cikgu awak ataupun awak sendiri pernah merasai, ya, kehidupan sukar, ya, dijangkiti COVID-19, ya. Saya kehilangan, mula-mula tu hilang deria rasa, ya. Maknanya saya makan apa, minum apa, tidak berasa, ya. Rasa pahit ke, masin ke, tak ada rasa apa-apa, manis pun kurang rasa, ya. Itu satu. Kemudian beberapa hari berikutnya, hilang satu lagi. Deria apa? Hilang deria bau. Saya cium bau wangi, tak bau apa-apa. Mungkin yang tak pernah merasa tu, betul ke ni, ya. Tapi sebenarnya memang tak bau wangi. Bau tu tawar je, tak ada bau apa-apa. Bau busuk pun sama, tak boleh cium juga. Bau busuk tu tak ada rasa. Memang tak ada rasa langsung. Bila begitu, ya, saya mencari-cari pakaian saya yang mungkin ada beberapa hari yang
diulang-ulang pakai nak mencari peluk supaya mencari bau-bau. Tak jumpa juga pun, tak ada pun bau tu. Jadi hilanglah nikmat apa, deria rasa, deria bau. Kemudian kemuncaknya pada hari saya ingin kongsikan sebagai pengajaran untuk kita semua. Dalam keadaan saya berkurung dalam bilik dalam bilik seorang diri duduk dalam bilik pada 15 hari bulan 15/10 ataupun 15/11, tapi 15 tu saya ingat sampai sekarang Saya selepas waktu nak sembahyang asar waktu nak solat asar, waktu tu kira-kira kritikal saya rasa badan saya tak larat saya rasa macam menggigil kaki saya sejuk. Isteri, anak-anak saya semua pun tak tahu anak saya yang dekat sini pun dia tak tahu bagaimana keadaan saya dalam bilik tu. Saya bangun duduk jadi macam tak tentu arah bila tak tentu arah tu saya buat apa? Saya berzikir, saya semua ingat Allah SWT memang tak ada ingat apa-apa lagi dah pada waktu itu dan ada sampailah satu tahap saya rasa kaki saya dah sejuk, kemudian atas dia naik macam semacam kat kepala saya rasa macam nak tumbang lah dalam bilik tu seorang-seorang saya rasa mungkin inilah kehidupan saya yang terakhir saya tak tahu keadaan saya macam mana waktu itu. Apa yang saya buat bila begitu barulah rupa-rupanya manusia ni, bila begitu barulah dia akan rasa apa benda lagi kebaikan yang belum buat. Nak buat baik, aku tak sihat ni nak pergi ke mana? Nak pergi menuju Allah SWT. Aku rasa dah mungkin itulah akhir dari kehidupan saya. Jadi apa yang saya buat? Buka laptop dengan gagahkan diri dengan keadaan tak stabil tu. Buka laptop. Sebab saya ingat ada seorang sahabatnya mengirimkan satu dalam WhatsApp. Ada masjid terbakar di Sungai Petani, kalau tak silap Sungai Petani Kedah. Ada masjid terbakar dan masjid tu perlukan sumbangan kewangan. Jadi saya ingat, bila dalam keadaan macam tu saya baru ingat ada kawan post dalam grup mana pun saya tak tahu, saya buka grup tu, buka. Nak cari apa? Nak mencari untuk tempat mana saya boleh sumbangkan duit saya. Saya buka laptop, saya buka online transfer untuk transfer duit. Pada waktu itu, tuan-tuan, anak-anak pelajar, waktu itu saya tak merasakan apa yang saya miliki. Duit saya yang beribu-ibu saya miliki, bukan banyak sangat pun, beribu-ibu, tapi tak banyak pun Tuan Haji sebut beribu-ibu tapi banyak lagi duit orang lain Duit yang saya miliki dalam bank ke, dalam tabung haji ke, di mana-mana tempat pun saya rasa tak berharga langsung bagi saya pada hari itu. Sebab apa? Sebab saya nak sihat. Kalau orang boleh beli kesihatan, saya nak beli berapa ribu yang Allah jual nikmat kesihatan tersebut. Tapi tak boleh. Allah itu tak boleh beli nikmat kesihatan. Saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW antaranya makna ataupun kesimpulannya, kalau kita bersedekah ni insya-Allah kita akan ditolak balanya. Rabbul bala bis sadaqah. Tolaklah bala ujian-ujian dengan sedekah itu. Jadi waktu itu saya cari-cari, saya pun jumpa dalam WhatsApp apa yang untuk sumbang ke masjid tersebut. Saya pun transferlah sedikit duit dan ke masjid tersebut dan mencari-cari lagi tempat-tempat lain untuk saya sedekah sebab saya rasa itulah hari yang terakhir dalam kehidupan saya untuk buat kebaikan hari itulah. Kesimpulannya adik-adik akhirnya selepas tu alhamdulillah Allah bagikan lagi kesihatan kepada saya untuk dapat berdiri lagi sehingga hari ini. Kesimpulannya, gunakanlah adik-adik, anak-anak pelajar semua hadirin hadirat kesihatan yang Allah bagi kepada kita itu guna sebaik-baiknya untuk apa? Untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai anak-anak pelajar, kita berbakti kepada ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya. Berbakti pada ibu bapa sebab harapan ibu bapa kita sangat tinggi. Percayalah, ibu bapa yang hantar anak-anak pelajar di sini semuanya untuk mengharapkan apa?
kejayaan anak-anak pelajar dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Itu satu. Jadi sementara kita sihat, buatlah kebaikan yang sebaik-baiknya. Tinggalkan kejahatan. Kemudian seterusnya, Nabi Muhammad SAW pesan yang kedua, nikmat yang manusia sering lupa ialah apa? Nikmat masa lapang. Nikmat masa lapang ini manusia sering lupa juga. Sebab bila kita ada masa lapang, kadang-kadang tu kita, alah, tak apalah, tangguh kerja. Sebagai murid, contohnya di sekolah ni, alah, tak apalah, kerja sekolah ni, nanti apa esok buatlah. Tak apa dah, nanti datang kelas buatlah. Tangguh. Bila tangguh, itulah jadi pada saya juga. Bertangguh, sampai akhirnya masa lapang saya tak ada, kena kuarantin. Dulu lama lebih 10 hari. Duduk berkurung, saya tak boleh nak buat apa-apa. Kerja saya banyak tak buat, tertangguh, kemudian pula adalah beberapa perkara yang melibatkan urusan keluarga pun tak settle. Akhirnya pada waktu itu barulah kita terpaksa apa? Kita terpaksa ambil saya lah sendiri hari itu, waktu saya tak sihat tu, saya ambil kertas, terpaksa catat kat situ, wasiat lah contohnya, lebih kurang macam tu lah. Ini belum selesai lagi, tolong selesaikan. Ini keran tanah, belum bicara kuasa, belum selesai, apa semua tu. Kena catat, ambil stapler. Sebab apa? Sebab masa lapang yang kita guna, yang ada tu, kita tak guna dengan sebaiknya. Jadi, jangan tangguh. Buat. Kalau nak buat kebaikan tu, jangan tangguh. Buat. Tapi, kalau nak buat kejahatan, tangguh. Nak buat kejahatan, tangguh. Jangan terfikir nak buat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, terus buat. Jangan. Kena fikir 1000 kali. Nak buat kebaikan, tak payah fikir banyak kali. Ada orang kata, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Pada saya, itu pepatah Melayu lah kan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Pada saya, prinsip hidup saya, buat baik, tak perlu berpada-pada. Buatlah baik sebanyak-banyaknya, buat jahat jangan sekali. Begitu, insya-Allah. Baik. Itu dua. Mukadimah saya mulakan supaya apa? Supaya kita menghargai masa sihat kita dan masa lapang yang Allah telah kurniakan kepada kita untuk buat segala kebaikan. Dan pada pagi yang mulia ini, saya diamanahkan untuk membicarakan berkaitan dengan nuzul Quran. Baik, saya petik sebuah ayat Al-Quran berkaitan dengan perkara tersebut, ialah surah Al-Baqarah ayat 185. قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ini ayatnya. Kalau orang tanya mana dalil bila turunnya Al-Quran tu semua, ini dalilnya. Pada bulan Ramadan, diturunkan adanya kitab Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sendiri juga menjadi bayyinat, menjadi penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeza di antara benda yang boleh kita buat, benda yang tak boleh kita buat. Itu surahnya. Istimewanya penurunan Al-Quran ini ialah yang pertama sekali dari sudut waktu. Waktu itu, Al-Quran itu diturunkan. Yang dimaksudkan diturun itu ialah diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus. Itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Baik. Syahrul Ramadan itu, bulan Ramadan itu istimewanya. Istimewanya Al-Quran itu yang pertama diturunkan di seluruh waktu ialah diturunkan pada Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu bermaksud penghulu segala bulan. Jadi orang tanya kepada kita, di antara banyak-banyak bulan Islam tu, mana penghulu dia? Mana yang lebih utama? Bulan Ramadan yang paling utama. Bukan bulan-bulan yang lain. Itu pertama. Sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya bacakan ayat tadi pertamanya, bulan istimewanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, di seluruh waktu. Kemudian lagi, di seluruh waktu juga,
diturunkan Al-Quran itu, yang menjadi istimewanya ialah diturunkan Al-Quran itu pada apa? Pada malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan oh baik, tak apa-apa nak ni ya. Kena tukar yang lebih canggih kot. Saya kena pegang bawah sebab saya nampak siapa tahu dulu kalau ada masalah mikrofon dia pegang bawah. Saya pun pegang bawah okey. Baik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran itu. Itu dari sudut kemuliaan turun tu. Apa dia malam Lailatul Qadar itu? Ya. Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bila berlakunya bulan malam Lailatul Qadar ini? Ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berlaku pada 10 malam yang terakhir dan lebih-lebih lagi pada malam-malam ganjil. Malam berapa? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 Ramadan Lailatul Qadar. Seandainya kita beribadah pada malam tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala ganjaran melaksanakan ibadah tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Adalah yang kira lebih kurang 83 tahun lebih kita melaksanakan amal ibadah mendapatkan ganjaran pahala. Seandainya kita pada malam tersebut sembahyang Isyak secara berjemaah, kena pada malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan banyak ganjarannya. Antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-'isha'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Barang siapa solat Isyak secara berjemaah, maka pahala ganjaran dia solat Isyak secara berjemaah tersebut seakan-akan dia solat malam separuh daripada malam. Ya. Kemudian, kalau seseorang itu solat subuh pula secara berjemaah, kena pada solat subuh berjemaah, maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran macam dia sembahyang sunat sepanjang malam. Kena pula pada malam itu, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, dia solat Isyak secara berjemaah dan dia juga solat subuh secara berjemaah. Maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran. Dia solat, kalau Isyak tu tadi, solat separuh daripada malam sebanyak 1000 bulan, 83 tahun. Dia solat separuh daripada malam. Kemudian, kalau dia solat subuh pula berjemaah, dia macam solat sepanjang malam solat sunat, ganjaran pahalanya dikalikan dengan 1000 bulan tu. 83 tahun tu. Banyak ya. Jadi, perbanyakkan amalan ibadah kita pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kebaikan-kebaikan yang lain pun boleh buat. Jangan kita kata kebaikan itu hanya apa? Hanya baca Quran, ya? Hanya solat. Ya? Banyak kebaikan-kebaikan lain. Ingat tak? Ya? Kullu ma'ruf sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu asal katanya arafah itu tahu sangat ya. Tahu sangat. Ma'ruf itu ialah yang memang sangat-sangat orang tahu benda tu benda baik. Ma'ruf tu. Nahi amar ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat apa ma'ruf, suruh orang tinggalkan perkara munkar. Amar ma'ruf, suruh orang buat baik ma'ruf itu maksud yang mana yang saya sebutkan tadi. Perkara yang memang orang dah tahu dah benda tu benda baik. Yang bukan Islam pun tahu benda itu adalah benda yang baik. Tentu kita bagi barang ni hadiahlah kepada rakan yang bukan Islam ni, bagi hadiah pakaian atau apa-apa juga. Maka
orang yang bukan Islam tu pun juga tahu bahawa yang kita buat itu adalah perkara ma'ruf, perkara yang baik. Kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kullu ma'ruf sadaqah. Setiap perkara yang baik itu dikira sebagai apa? Sedekah. Sedekah. Apa juga? Ya. Sedekah kat burung pun sedekah juga. Bagi makan burung, bagi makan kucing pun semua sedekah. Itu dikira sedekah. Jadi buatlah kebaikan. Sebab apa? Sebab pada malam, khusus pada malam Lailatul Qadar, kerana pada malam Lailatul Qadar itulah diturunkan padanya Al-Quran Karim, kitab suci kita. Kemudian lagi, istimewanya lagi, nuzul Quran ini, diturunkan Al-Quran ini tadi dia sudut waktu turun pada bulan Ramadan, turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari sudut orang, dari sudut perantaraan yang membawa turun apa kitab tersebut, iaitu apa? Malaikat. Dari sudut malaikat. Malaikat pun yang bawa turun tu, malaikat Sayyidul Malaikah. Siapa dia penghulu para malaikat? Jibril alaihissalam. Ketua para malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang bawa wahyu itu, yang bawa turun Al-Quran itu, bukan malaikat-malaikat yang lain. Itu dari sudut malaikat yang bawa Al-Quran ataupun kitab Al-Quran tersebut. Kemudian itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sudut apa? Dari sudut Rasul. Rasul yang dipilih untuk mendapatkan Al-Quran ini ialah siapa? Sayyidul Anbiya pula. Penghulu segala Nabi. Siapa penghulu segala Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya penceritaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada dah di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu. Sebab istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding apa nabi-nabi yang lain. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi yang lain diturunkan. Kemudian itu yang ketiga. Dan yang keempat. Yang keempat ialah terkait dengan mukjizat. Mukjizat. Mukjizat yang satu ini, Al-Quran ini, hanya mukjizat inilah yang bila kita baca boleh pahala. Boleh pahala. Mukjizat yang lain macam mukjizat tongkat Nabi Musa, pegang tongkat itu tidak semestinya boleh pahala. Contohnya ada sahabat Nabi Musa yang pergi pegang tongkat, tak dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran, membaca Al-Quran dapat pahala. Itu mukjizat. Mukjizat itu apa? Saya ingin kongsikan. Mukjizat itu asal katanya ajaza. Ajaza tu lemah. Lemah dengan dhaif beza. Dalam kalimah bahasa Arab kalau kita sebut dhaif tu lemah biasa-biasa saja. Tuan Haji. Kalau sebut ajaza ni, ajuzun ni memang sangat-sangat yang orang tua yang memang lemah benar lah. Tapi orang tua yang memang lemah benar. Maksudnya ajuzun tu memang lemah, sangat-sangat lemah. Jadi mukjizat dibubuh kata depan tu, mim yang kat depan itu, bolehlah kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita ini ialah apa? Sesuatu yang dapat melemahkan yang lain. Al-Quran itu sesuatu yang dapat melemahkan orang lain. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat sebab nak lawan pada waktu itu, dia mukjizat yang Allah SWT turun sebenarnya kadang-kadang dia ada terkait dengan kebiasaan umat pada ketika itu. Contoh Nabi Musa lah. Waktu zaman Nabi Musa AS, waktu itu mereka sukakan sihir-sihir ni, percaya benar sihir-sihir ni. Sihir sangat suka. Mungkin tak tahu macam mana wallahualam sihir pada waktu itu macam mana. Mungkin macam magic sekarang ni, buka topi ada keluar burung merpati, pusing-pusing tangan apa semua, gulung genggam keluar apa? Keluar anak kucing ke apa semua tu. Itu apa? Itu sihir. Sihir. Dan pada zaman Nabi Musa, bila begitu orang sukakan sihir, makanya Allah SWT turunkan mukjizat, sesuatu yang dapat melemahkan masyarakat pada waktu itu. Allah turunkan tongkat. Allah bagi tongkat Nabi Musa. Bagi tongkat Nabi Musa ni jadi apa? Dia boleh jadi fa'idah hiya thu'banun mubin. Dia boleh jadi apa? Boleh jadi ular yang besar. Ular yang nyata, ular yang sangat besar. Dan pada diri Nabi Musa AS pun Allah bagi juga wa naza'a yadahu fa'idah hiya bayda'u lin-nazirin. Dia ni lengan pun, angkat lengan pun dah jadi apa? Dah bercahaya. Sebabnya bila dia dapat melemahkan budaya masyarakat pada waktu itu, maka mereka menyerahkanlah. Ahli sihir Fir'aun,
telah diutus oleh Fir'aun untuk lawan Nabi Musa AS fil madaini hasyirin, ya. Pergi lawan dekat mana? Dekat tempat lapang, dia berkumpul di tempat lapang, pergi nak lawan dengan apa? Nabi Musa AS. Nabi Musa dia ada tongkat. Dia orang tak tahulah ada segala macam sihir-sihir, tukang-tukang sihir Fir'aun, ya. Kemudian bila pergi situ, bertolak-tolak lah. Mereka kata pada Nabi Musa, campaklah dulu, tunjukkan dulu sihir kamu. Nabi Musa kata, nampaklah dulu, hampa tunjuklah dulu. Jadi dia pun kata, tak apa, kami tunjuk dulu. Pas seorang tunjuk, ni sihir ni, ni sihir ni. Orang suka waktu tu. Orang kata, oh hebat, bagus. Dah, habis semua dah. Nabi Musa pula, ya, nak apa? Nak tunjukkan mukjizat dia. Nabi Musa, itu kata Nabi Musa lepas tukar tu jadi apa? Jadi faidah ya thu'ban mubin. Jadi ular yang sangat nyata, yang sangat besar. Jadi ahli sihir pun tengok, waktu itu bila tengok, oh ini dapat melemahkan sihir-sihir kita. Itu yang mukjizat tu tadi. Mukjizat tu yang sesuatu yang dapat melemahkan yang lain. Jadi akhirnya mereka pun dah bila macam tu, kemudian wanaza'an yadahu faidah bayadha min nazirin, ya, bercahaya, nampak di situ bercahaya. Nabi Musa angkat tangannya. Kemudian lepas tu mereka kata apa? Mereka menyerahkanlah. Mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka kata amanna, kalau macam ni kami tak ada lawan. Kami amanna bi rabbil alamin. Kami beriman, kami percaya kepada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Siapa Tuhan sekalian alam? Tuhan yang kita sembah sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah. Ini Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mentadbir alam ini. Kemudian dilanjutkan, qalu amanna bi rabbil alamin, dan mereka lanjutkan lagi sebab nak menegaskan yang Tuhan sekalian alam ini dibawa oleh siapa? Itu sebab mereka teruskan, mereka kata Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Makanya mereka itu percaya beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya mereka pun ikut siapa? Ikutlah Nabi Musa AS. Sampailah di pantai, tuan-tuan, adik-adik, anak-anak pelajar pun pernah dengar ceritanya. Sampai di pantai, Nabi Musa belah tongkat dia, belah laut dengan tongkatnya, dan pengikut-pengikut di kalangan ahli-ahli sihir itu tadi dan beberapa orang lain yang percaya pada mukjizat Nabi Musa AS itu melepasi laut tersebut dan dikejar oleh siapa? Orang-orang Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentera Fir'aun. Akhirnya mereka tenggelam di laut tersebut, dan anak-anak pelajar boleh baca lebih lanjut nanti, berkaitan perkara tersebut. Carilah Mesir, cerita tentang Mesir dan sebagainya, baca. Kita kena banyak baca, insya-Allah akan mendapatkan ilmu. Jadi itu satu mukjizat Nabi Musa. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW ni melemahkan apa? Dikatakan pada waktu itu mereka sukakan, penduduk Makkah sukakan syair-syair, puisi-puisi indah, tulisan-tulisan yang bagus-bagus, mereka suka pada waktu itu. Bila begitu, mereka juga dikatakan ada dalam kitab sejarah yang saya baca, siapa ataupun syair-syair, puisi-puisi yang bagus tu ditampal lagi di dinding Kaabah, ditampal ni puisi ni syair tentang ini semua, ditampal di situ. Mereka sukakan sangat dan mereka kira bahawa syair-syair, puisi-puisi yang dikarang oleh mereka itu amat bagus dan tak ada yang lain dapat menandinginya. Akhirnya turun Al-Quran. Bila turun Al-Quran, rupanya bila dibacanya Al-Quran, mereka dengar, itu mereka anggap luar biasa. Walaupun mulanya mereka memang tidak beriman, tak percaya, kata ini apa rekaan, tapi akhirnya mereka dapat percaya. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW, mereka tahu Nabi Muhammad SAW tak boleh apa? Tak boleh baca tulis, tak boleh baca tulis. Jadi dia akhirnya dapat membacakan sesuatu mukjizat agung, dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim, bahasanya indah, mereka percaya. Walaupun begitu, ada juga di kalangan mereka selepas kemudian daripada itu yang ingin mencipta jugalah surah seumpamanya. Contohnya dalam surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Mereka cipta juga surah yang seumpamanya. Mereka ciptalah Inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wajahir inna syani'aka wal kafir. Mereka cipta juga surah seumpamanya. Tapi itu surah palsu tu,
surah Basuh, mereka cipta. Yang itunya inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu mukjizat Al-Quran Karim. Dan lagi mukjizat yang satu ni, saya ulang yang tadi mukjizat yang satu ni ialah yang bila kita baca boleh pahala. Baca boleh pahala. Baca boleh pahala, ya. Banyak mana pahalanya? Saya ingin kongsikan dengan anak-anak pelajar sekalian, ya. Nak tahu banyak mana pahala ganjaran Allah kurniakan kepada orang yang baca kitab suci Al-Quran Karim ini. Sabda Nabi Muhammad SAW saya ambil dari sebuah kitabnya, adabnya ataupun tibyan arti hamlatul Quran, ya. Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Al-Quran itu, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanah, dan kebaikan yang satu itu bi asyri amsalihha, digandakan berapa? 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harf, kata Nabi Muhammad SAW. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf. Bukan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf. Tetapi alif itu satu huruf. Wal lam harf, lam itu satu huruf. Wa mim harf, mim itu satu huruf. Jadi seandainya seseorang itu membaca alif lam mim, kira-kira berapa ganjaran pahala yang Allah telah kurniakan kepada dia? Berapa? Sebab satu tadi diganjarkan 10 dikalikan 3, dapat berapa? 30. Kalau malah paling malah ke mana? Baca surah Nun, dapat berapa? 10. Kenapa tak pada malam Lailatul Qadar? Pada malam Lailatul Qadar malah benar baca Yasin, 2 huruf itu dapatlah 20 ganjaran kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 20 malam Lailatul Qadar dikalikan 20 kebaikan itu, kita baca 1000 bulan, 83 tahun. Banyak. Umat Nabi Muhammad SAW ni umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat Allah cinta. Sebab apa? Sebab Allah berikan segala-galanya kemudahan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Buat contoh macam tadi lah saya sebutkan. Solat Isyak secara berjemaah dikira macam solat sunat separuh malam. Solat subuh berjemaah dikira macam solat sunat sepanjang malam. Solat dia orang tu kena pula malam Lailatul Qadar yang sampai beribu-ribu bulan dikalikan ganjaran pahalanya. Allah, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah kurniakan kita, Allah telah berikan hidayah kepada datuk nenek kita, kepada ibu bapa kita, dan kepada kita hari ini yang kita masih lagi berada di dalam agama suci ini, agama fitrah ini. Namun dalam keadaan kita dalam beragama Islam ini pun, anak-anak pelajar jangan lupa berdoa supaya kita ni terus istiqamah di dalam agama ini. Sebab Nabi Muhammad SAW pun sendiri berdoa. Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu maksudnya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Yang membolak-balik hati itu kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati aku ini dalam agamamu. Ini Nabi Muhammad SAW memang dijanjikan pahala oleh Allah SWT, memang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Rasul yang mulia itu pun masih lagi berdoa pada Allah SWT supaya ditetapkan imannya. Dan Nabi Muhammad SAW juga orang yang paling banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Katakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW minta ampun kepada Allah SWT lebih 70 kali sehari. Ada lagi dalam hadis yang lain dikatakan Nabi Muhammad SAW meminta ampun, mohon ampun kepada Allah SWT 100 kali sehari, lebih 100 kali. Banyak kali. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW buat begini? Kenapa nak bersusah payah? Nabi, kamu telah dijanjikan syurga, buat apa lagi nak susah-susah? Tapi Nabi Muhammad SAW melalui yang riwayat yang lain dikatakan, ya, ditanya Aisyah, kenapa Aisyah tu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa dah
Allah ampunkan dosa sebagainya. Kenapa? Sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki dan sebagainya. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, afala akunu abdan syakura. Ya. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenaikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan untuk seterusnya lagi pada bulan Ramadan ini sebenarnya dengan sambutan nuzul Al-Quran ini, perbanyakkanlah baca Al-Quran dan kita kena ingat bahawa Al-Quran itu sebenarnya nanti suatu hari nanti dia akan jadi pendondong bagi kita. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam yang lain dikatakan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abi Umamah radhiyallahu anhu bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran kata Nabi Muhammad SAW, kerana Al-Quran yang kamu baca itu tadi, walaupun satu huruf yang kamu baca, insya-Allah dia akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, sebagai syafaat, sebagai penolong kepada siapa? Kepada orang yang membacanya. Bacalah, baca. Apatah lagi orang itu menghafaznya. Kenapa orang yang menghafaz Al-Quran itu banyak ganjaran pahala, hidupnya berkat dan sebagainya? Kenapa? Kerana dia, orang yang menghafal Quran ni, sudah tentu berulang-ulang kali dia mengulang bacaan dia. Syed Syamsul, ya, nak tasmi' kan? Lain kali saya nak ulang tak boleh, ulang tak dapat, ulang tak boleh. Ya? Akhirnya, dia dapat juga menghafaz. Bila dia ulang banyak kali, itulah ganjaran pahala itu bertambah. Ya, menjadi berkat dalam kehidupan dia. InsyaAllah. Baik. Benar dengan hujan yang lebat ni, ya, apa yang kita kena buat? Ini ilmu juga. Ilmu apa, Ustazah Siti? Ilmu yang dapat apa dalam pengalaman langsung tu dia panggil apa? Ya? Saya tak tahu lah. Sila tu, ya. Baik. Apa yang kita kena buat waktu hujan turun ni? Waktu hujan turun ini, kata Nabi Muhammad SAW, kita kena banyakkan apa? Banyakkan berdoa. Sebab doa pada bulan Ramadan dan doa pada waktu hujan turun ni mustajab, insya-Allah, dimakbulkan oleh Allah SWT. Kita nak jadi apa? Nak jadi pelajar yang baik, nak jadi anak yang soleh, nak jadi pelajar apa, murid yang pintar, yang cerdik, yang tak ada masalah, nakkan ketenangan, nakkan ampunan Allah SWT, nakkan segala-galanya, berdoa dalam hati sekarang. Doa tu tidak mesti angkat tangan, ya, dalam hati. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu bapaku, berilah kesihatan kepada ibu bapaku, berilah kebaikan kepada keluarga aku, berilah aku cerdik dan sebagainya. Doa sekarang. Tambah-tambah lagi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mulia ini juga, Allah janjikan, Allah akan makbulkan doa hamba yang berdoa pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah dengan sungguh-sungguh doa. Ini ilmu yang awak dapat langsung, boleh aplikasi dalam kehidupan awak, insya-Allah. Dan yang terakhir, ya, sebelum saya tutup, ya, ceramah saya pada pagi ini, kita kena istiqamah, ya. Nabi Muhammad SAW pada satu ketika pernah ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Amrah Sufyan. Abu Amrah Sufyan ni pernah bertanya minta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dia kata, kalau Nabi Muhammad SAW nasihatkan aku takkan tanya orang lain lagi dah. Ya, apa dia? Nabi kata apa? Apa nasihat Nabi Muhammad SAW? Nabi nasihatkan, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Tetaplah, teguhlah berpegang kepada apa? Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena istiqamah. Bila kita sebut qul amantu billah, amantu billah itu aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu ada? Kita mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang 5 tu. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa apa? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Itu
Kita buat apa? Kita takrir di lisan kita. Kita ucapkan dengan lidah kita. Cukupkah dengan lidah kita ucap macam tu? Tak cukup. Dia perlu ada yang kedua, apa? Kita kena tasdiq bil qalbi. Kita kena benarkan dalam hati kita benar-benar. Benar-benar kena beriman betul-betul kepada Allah. Allah, Kau lah yang Maha Berkuasa. Aku yakin dan percaya Engkau lah Tuhan, pemilik segala alam ini, pemilik makhluk ini. Engkau lah yang menciptakan aku. Kita pegang betul-betul dalam hati kita ni. Kita membenarkan betul-betul ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa? Tasdiq bil qalbi. Membenarkan dengan hati kita. Tak cukup yang kedua, anak-anak belajar. Perlu ada yang ketiga. Kalau kita mengucap saja kalimah syahadah dalam hati, beriman kepada Allah SWT, tapi yang ketiga ni tak jadi. Yang ketiga dinamakan apa? Ta'mal bil jawarih. Wa ta'mal bil jawarih bermaksud kita buat amal ibadah kita dengan jawarih, dengan anggota tubuh badan kita yang Allah telah kurniakan kepada kita ini, kita beribadah kepada Allah. Apa yang kita buat? Itu sebab selepas itu rukun Islam yang seterusnya berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan ta'mal bil jawarih. Beramal dengan anggota tubuh. Yang pertamanya apa? Selepas tadi mengucap solat. Lepas tu apa? Puasa. Lepas tu apa? Berzakat. Lepas tu apa? Menunaikan haji bagi yang mampu. Ini ta'mal bil jawarih. Jadi semua ni kita laksanakan, insya-Allah cukup lengkap, dan kita kena terus beristiqamah. Istiqamah. Kata istiqamah itu asal katanya qamah. Qamah itu maksud apa? Tetap, teguh pendirian, tetap teguh. Isti yang kat depan itu atau ista itu dalam kaedah bahasa Arab, bila ada kalimah ista bermaksud usaha untuk istiqamah. Kita kena berusaha untuk istiqamah. Tak cukup di mulut kita, istiqamah lah, aku istiqamah. Tak. Kita kena berusaha untuk istiqamah, buat kebaikan, baca Quran, hafal Al-Quran, ulang-ulang bacaan kita. InsyaAllah, baru kita akan dapatkan rasa istiqamah itu yang sebenar-benarnya. Baik, sekadar itu khususan pada pagi yang mulia ini. Sebenarnya nak cakap panjang lagi untuk anak-anak belajar sebagai nasihat perkongsian bersama, tapi manakan cuaca pun begini. Jadi saya mohon maaf lah, dan saya kata saya mohon maaf kalau silap saya sepanjang tutur kata saya bicara saya dalam program ini. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Encik Muhammad Khairuddin bin Awang. Majlis mengucapkan terima kasih atas ceramah itu tadi. Sebagai tanda kenang-kenangan dan ingatan daripada seluruh warga Sekolah Menengah Agama Daerah Batam Padang, ingin disampaikan cenderamata untuk Yang Berhormat Encik Muhammad Khairuddin bin Awang. Untuk menyempurnakannya, majlis dengan takzimnya mempersilakan Encik Zulmajdi bin Abdul Rahim bagi mengiringi Tuan Haji Muhammad Taufiq bin Jaafar untuk menyampaikan cenderamata kepada Encik Muhammad Khairuddin bin Awang. Dipersilakan.